Saya akan membentangkan pengenalan tajuk kami. Media sosial kini telah menjadi kaedah alternatif untuk berhubung dengan seseorang. Ada yang dapat berjumpa semula dengan kenalan lama setelah berpuluh tahun tidak bertemu. Ada yang berkenalan dengan kenalan baru dan mengenali pelbagai budaya, perniagaan dan bermacam-macam maklumat. Hampir setiap dari kita mempunyai akaun media sosial yang digunakan untuk pelbagai perkara seperti Facebook, Twitter, Instagram, aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Bahkan ada yang menghabiskan hampir keseluruhan waktunya pada media sosial. Statistik menunjukkan sehingga Jun 2017, sebanyak 19 juta daripada rakyat Malaysia mempunyai akaun Facebook. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia antara pengguna yang aktif dalam penggunaan media sosial. Namun, dalam kegairahan kita menggunakan laman sosial itu, ada adab dan peraturan yang perlu kita patuhi sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara adab dan peraturan kita sebagai seorang Muslim dalam penggunaan laman media sosial ialah: yang pertama, kita perlu menyampaikan perkara yang baik. Seperti laman sosial media menjadi medan untuk kita berkongsi menyampaikan maklumat pada perkara yang baik, kerana menyampaikan perkara-perkara yang baik akan memperoleh ganjaran pahala. Dengan itu, kita hendaklah menjauhi dan menghentikan perkara yang tidak baik seperti fitnah, mengadu domba, membuka akaun palsu untuk mengaib dan menjatuhkan maruah orang lain, menghantar ayat-ayat berbau lucah hingga membawa kepada perselisihan dan persengketaan sesama manusia. Yang kedua, pastikan sahih sebelum disebarkan. Kita sebagai pengguna media sosial juga hendaklah memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Memastikan kesahihan ini merupakan satu kewajipan dan tanggungjawab bagi setiap individu. Walaupun penulisan itu bukan tulisan kita, tetapi kita turut berdosa kerana bertindak menyebarkannya. Ketiga, menjaga batas-batas pergaulan. Dalam pada kita asyik dengan pertemuan kawan-kawan lama, berkenalan dengan rakan baharu, ada batas yang perlu dijaga. Ikhtilat atau perbuatan serta komunikasi dengan yang bukan mahram secara melampau adalah satu perkara yang perlu kita lihat secara serius bagi mengelakkan mudarat di kemudian hari. Semasa kita berkomunikasi di laman sosial, elakkan daripada berkomunikasi dengan terlalu mesra dan manja sehingga menimbulkan fitnah dan merosakkan hubungan dalam rumah tangga. Pastikan apa yang ingin disampaikan jelas dan nyata serta terus kepada maksud. Akibat daripada batas pergaulan yang tidak dikawal dengan sebaiknya dalam penggunaan media sosial, ia akan dibimbangi akan terjadi permasalahan hati yang menjerumus kepada keruntuhan akhlak. Oleh itu, batasilah perbualan di laman sosial dengan sebaik mungkin. Yang terakhir bagi adab dalam media sosial ialah menjaga keaiban. Ada di kalangan segelintir daripada kita yang terikut-ikut dengan trend masa kini yang secara tidak langsung suka membuka aib orang lain apabila menulis atau berkongsi sesuatu artikel. Lebih parah lagi apabila aib pasangan juga dijajak atau dibuka kepada umum dengan cara yang tidak disedari. Oleh itu, kita disuruh untuk menjaga dan tidak mendedahkan keaiban orang lain sebagaimana apa yang pernah dikatakan Nabi SAW. Di samping adab-adab yang telah dinyatakan, sebagai pengguna media sosial hendaklah bijak menggunakan masa yang sesuai untuk berkomunikasi. Hindari menggunakannya ketika khatib sedang membaca khutbah Jumaat, ketika makan, memandu, ketika bergaul bersama-sama ahli keluarga, sejurus selesai solat. Adab-adab penggunaan media sosial bukanlah bertujuan untuk menyekat kebebasan seseorang, namun ia adalah untuk memastikan agar kita berjaya menjadi Muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus menunjukkan imej sebagai seorang Muslim yang berakhlak mulia.
Seterusnya, saya juga akan membentangkan berkaitan penyalahgunaan media sosial. Yang pertama adalah pembaziran masa. Pembaziran masa dalam penggunaan media sosial bermaksud menggunakan media sosial melebihi had masa yang sepatutnya. Contohnya, menggunakan media sosial sehingga 5 jam ke atas. Okey, yang kedua adalah kecurian maklumat atas talian. Kecurian maklumat atas talian berlaku apabila perisian virus jahat dihantar menerusi email atau perangkat yang berkaitan untuk mencuri maklumat peribadi bangsa seperti kata laluan, nama pengguna, nombor akaun atau data peribadi lain. Dan yang terakhir sekali ialah buli cyber. Perbuatan buli cyber ini merupakan perbuatan berulang dengan tujuan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang menggunakan kemudahan komunikasi, menggunakan teknologi seperti teks, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit dan permainan internet. Perlu diingat, dalam kita sibuk bermain media sosial, seharusnya menjaga tingkah laku dengan baik dan tidak melanggar batas syarak agama adab dengan baik. Maksudnya, dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Surah Al-An'am ayat 70. Kesimpulannya, kita haruslah berpada-pada dalam mengikuti trend media sosial masa kini kerana dibimbangi ia boleh menjejaskan kedudukan kita sebagai seorang Muslim. Jadi, marilah kita bersama-sama untuk perbaiki diri kita dan janganlah terlampau lalai dengan media sosial. Sekian, terima kasih dari kami berdua.